Kita berdoa. 弟兄姐妹，我们来祷告。 Bapa di surga, kami memohon pimpinan Tuhan 我们在天上的父，求你来带领我们， agar kedatangan setiap kami pada hari ini boleh sungguh-sungguh dipersiapkan mendengar firman Tuhan. 好让我们每个人被你预备来聆听你的话语。 Kami tahu tidak semua kami datang dengan kesiapan hati dibentuk Tuhan. 我们也知道，不是我们每个人都预备好心来到你的面前。 Karena itu kami memohon pimpinan Tuhan agar Tuhan sendiri yang boleh mengurapi kami. 求着自己来恩膏我们每一个人。 Tuhan boleh mengurapi juga kedua hamba-Mu baik yang bicara maupun yang menerjemah. 主啊，求你恩膏那两位仆人，无论是传讲传译的。 Tuhan juga boleh pakai setiap kami untuk kami itu disentuh oleh firman Tuhan. 主啊，求你使用我们每个人，用你的话语来触动我们每一个人。 Dan firman Tuhan itu boleh mengubahkan kami dan menuntun kami hidup bagi Tuhan. 好让主你的话语改变我们的生命，引领我们的生命。 Karena itu pakai momen ke depan kami menyerahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. 主啊，我们把前面的时间仰望在你的手里。 Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. 弟兄姐妹平安。 Hari ini kita akan membicarakan satu tema, yaitu berlanjut dari minggu kemarin, bagaimana ibadah dikaitkan dengan mengalami Tuhan. 今天我们要思考的主题呢，就是继续上一周的一个主题，就是我们如何来经历我们的上帝。 Jika minggu lalu kita dikaitkan bagaimana ibadah itu dengan mengalami hidup berpengharapan, 如果我们把我们的敬拜、我们的生命跟活出一个对主有盼望的一个生命的一个关联。 hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana ibadah juga dikaitkan dengan hidup yang bersyukur pada Tuhan. 所以今天我们把我们的敬拜跟如何对主存着一个感恩的心来做一个关联。 Firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 138. 我们思考的经文是在诗篇138篇。 Karena hanya 8 ayat, ayat ini akan dibacakan dalam bahasa Indonesia lalu diterjemahkan bahasa Mandarin. 我们先用印尼语来诵读，然后再用华语诵读。 Saya akan bacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia Mazmur pasal 138 demikian firman Tuhan. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. 诗篇138篇，我要一心称谢你，在诸神面前歌颂你。我要向你的圣殿下拜，为你的慈爱和诚实称赞你的名。因你使你的话显为大，过于你所应许的。我呼求的日子，你就应允我，鼓励我，使我心里有能力。耶和华，地上的君王都要称谢你，因他们听见了你口中的言语。他们要歌颂耶和华的行为，因耶和华大有荣耀。耶和华虽高，人看低微的人，他却从远处看出骄傲的人。我虽行在患难中，你必将我救活；我的仇敌发怒，你必伸手抵挡他们。你的右手也必救我。耶和华必成全关乎我的事。耶和华，你的慈爱永远长存，求你不要离弃你手所造的。 Bapak Ibu, jika minggu kemarin kita membicarakan tentang pengharapan, 弟兄姐妹，上一周我们谈到有关于盼望， maka minggu ini kita akan membicarakan tentang bagaimana kita tuh bersyukur. 那么今天我们要谈到如何我们对主感恩。 Dan saudara-saudara, ketika pengharapan itu dikaitkan dengan bersyukur, 如果我们把感恩跟这个盼望把它连在一起，
Secara sederhana kita akan berpikir ketika belum dapat kita berharap, ketika sudah dapat kita bersyukur. 意思就是说，当我们还没有得到的时候，我们就盼望；那么我们得到之后，我们才来感恩。 Tapi masalahnya bagaimana jika jawaban Tuhan itu ternyata bukan belum, tapi tidak? 如果上帝的回答不是还没，但是不的话，又如何呢？ Bagaimana kita bersyukur jika apa yang kita harapkan itu tidak kunjung kita dapatkan? 那么，如果我们所盼望的，我们都还没一直没得到，那么我们是如何去感恩呢？ Bagaimana kita itu bisa beribadah dengan menghadirkan hati yang bersyukur? 那么我们如何来敬拜主的时候，来存着一个感恩的心呢？ Saudara-saudara, bersyukur itu memang bukan hal yang mudah. 弟兄姐妹，感恩是一件很不容易的事啊。 Terutama bagi kita itu yang tinggal di kota besar, yang kita itu dikelilingi oleh hal-hal yang seringkali membuat kita itu sulit bersyukur. 尤其我们是住在这个大城市的人，因为在我们四周围都很多使我们不能有一个感恩的心。 Misal sebagai contoh ketika kita sibuk bekerja, ketika liburan kita bersyukur. 比如说，我们正在忙着工作的时候，我们如何感恩呢？ Tapi untuk liburan saja kita menjumpai jalanan itu yang kadang-kadang tidak masuk akal untuk kita jalani. 在我们放假出去的时候，我们也在路上也是塞车。 Jalur kanan yang katanya khusus untuk mendahului justru penuh mobil yang berjalan lambat. 我们也知道，在高速公路这个最右的走道，我们也是可以说你要走快、要超车的一个走道，但是却很多车在那边慢慢走。 Jalur kiri yang katanya untuk jalan lambat justru kosong. 那么这个最左边的这个道路呢，说是要给那个比较行走比较慢的车，却空空的在那边。 Sehingga kita yang ingin mendahului, kita yang harus siksak dan berdoa kepada Tuhan. 所以我们这些要超车的人，我们必须在那边左弯右拐的，所以我们还必须祷告。 Bahkan kita ingin berlibur saja, kita itu kadang-kadang sulit bersyukur melihat cara mereka mengendarai mobil. 所以当我们这个去放假去旅行的时候，开车的时候，我们都很难存着一个感恩的心。 Bahkan ketika sampai ke tempat liburan, kita melihat suasana liburan kadang-kadang untuk bermain satu permainan, melihat satu pertunjukan saja harus mengantri. 甚至我们到了一个地方的时候呢，要看一些节目或者一些活动的时候，看到那么多人还在那边排队。 Bahkan di dalam antrian yang begitu panjang itu sengaja mereka kasih estimated time untuk mengantri itu berapa lama. 甚至呢，在我们排队的时候，还有估计那个时间你必须排队要多久。 Dan kadang-kadang itu tidak masuk akal. Untuk satu pertunjukan saja bisa 90 menit, 80 menit, sampai Yesus datang kedua kali. 甚至呢，很不可思议的，你在那边排队为了看一个节目，排队时间甚至要1个小时、1个半小时，甚至直到主耶稣第二次的再来。 Bagaimana kita bisa bersyukur ketika kita tuh mengantri begitu lama, tiba-tiba di sebelah itu kita melihat jalur yang kosong. 我们怎么在排队需要那么长的时间，要存着一个感恩的心呢？然后我们看到我们旁边的就是空空的这个一个路在那边。 Dan di jalur kosong itu mbak-mbak yang berbaju merah ini menawarkan kalau mau lancar bayar lebih. 然后在那边就有一个人说，如果你要比较快的话呢，你要走这个迅速的道路的话，你要付多一点钱。 Kita bersyukur dapat keistimewaan, ketika melihat harganya kita mulai tidak bersyukur. 我们如果看到他所提供的这个价钱，我们就觉得就不会有感恩的心了。 Karena untuk mendapatkan jalur khusus itu bayarnya kadang lebih mahal dari bayar tiketnya. 你要走这个特别的这个排队的这个道路呢，你必须付更贵的这个门票。 Secara tidak langsung kita diajarkan kalau mau bersyukur kita harus dapat hak istimewa itu. 所以好像就被教导我们说，如果你要有一个感恩的心呢，你要走这个特别的路。 Padahal berapa persen orang yang punya kekuatan, punya keistimewaan seperti itu? 我们也知道有多少个人可以就是选择有这个特别的路呢？ Sehingga kita yang bukan prioritas, ekspres, kita akan mulai sulit bersyukur. 所以我们没办法走这个优先、这个特别的这个快速的路的时候呢，我们很难有一个感恩的心。
Tapi saudara-saudara, mungkin kita mengatakan ini kan orang dunia, bukan Kristen. 但是我们会说，这个是世界的人，不是基督徒。 Sedang orang Kristen itu kan kita diajar hidup itu senantiasa bersyukur. 我们基督徒被教导说，我们要常常感恩。 Jadi mau macet, nggak macet, mau jalur khusus, nggak jalur khusus, kita senantiasa bersyukur. 所以无论是塞车不塞车，你走这个特别的路，或者不是普通的路，我们都要感恩。 Tapi saudara-saudara, senantiasa bersyukur itu apa? 但是弟兄姐妹所谓的这个常常感恩是什么呢？ Apakah itu berarti kita itu tidak boleh bersedih ketika berduka dan kita dipaksa untuk tertawa? 是不是当我们面临这个悲伤或者伤心的时候呢，我们还是要存着一个快乐的心吗？ Sama seperti saya pernah menjumpai di sebuah rumah duka, seorang istri itu menangis karena kehilangan suaminya. 我见过在这个殡仪馆的时候，有一位这个夫人，就是她失去了她的丈夫，她在那边哭泣。 Lalu tiba-tiba seorang hamba Tuhan, untungnya bukan GKI Pluit, 所以当有一位神父靠近他，幸好不是我们布利堂的这个神父。 dia langsung berseru mengatakan, diam kamu kurang beriman. 他说：“你要停止哭泣，你不够有信心。” Dia bilang, jangan nangis, suamimu sudah meninggal di dalam Tuhan. 他说：“你不要哭，因为你的丈夫已经在主里离世了。” Apakah kita itu orang Kristen senantiasa bersyukur, kehilangan suami harus tertawa? 难道我们在处在这哀伤的时候，我们仍然要存着一个感恩的心，我们不能伤心吗？ Justru kalau saya melihat di kedukaan suami meninggal, istri, kamu sudah di dalam Tuhan, pasti punya selingkuhan. 我也相信，当我们来到这个丧事的时候，因为这个做妻子的，因为她的丈夫去世了，而在那边笑快乐，说她的丈夫已经在主里面这个离去了。我相信这位妻子一定有外衣的。 Apakah senantiasa bersyukur itu kita tidak boleh menangis sebagai orang Kristen? 是否如果我们要常常这个感恩，我们不能就是流泪哭泣呢？ Kita harus menutupi muka kita yang remuk itu dan memakai topeng tertawa. 是否我们要遮住我们的脸，我们要戴着面具，一个笑容的面具呢？ Atau mungkin senantiasa bersyukur itu apakah kita harus melihat semua yang terjadi itu seolah-olah positive thinking? 是否我们存着一个感恩的心，就是意味着我们要看所有的这个发生的事件，以这个正面的眼光来看待呢？ Karena itu orang Kristen seringkali bicara, untung kamu kecelakaan mobilmu remuk tapi kamu masih hidup. 我们常常会听到说，你出车意外，但是你的车已经毁掉了，幸好你的命还存留。 Padahal orang yang kecelakaan itu justru dia berpikir bagaimana melanjutkan hidup untuk servis mobilnya. 其实这些遇到这个车祸的人，他可能会有一个困难，有一个烦恼，就是说怎么去修理他这个车，然后他可以继续他的这个生活。 Bahkan kita sering mendengar orang Kristen mengatakan, masih untung hidupmu yang hancur itu, kamu masih dikasih nafas untuk hidup. 所以我们常常会听到这样一句话说：幸好你还有这个可以呼吸，还有气息。 Bersyukur meskipun penuh masalah, Tuhan masih kasih kamu hidup, kasih nafas. 就算你遇到许多的困难，但是上帝还给你一个气息，给你仍然生存下来。 Tapi saudara-saudara, bukankah kalimat itu kadang-kadang kalimat yang menyakitkan buat orang yang menderita? 岂不是这样的句子常常使那些遇到困难、伤心的人一个打击吗？ Kita tidak pernah tahu bahwa tengah malam mungkin dia itu menangis. Karena kenapa sudah hancur Tuhan masih kasih dia itu hidup. 所以我们也可能知道说，可能在半夜的时候，他为了他遇到的一些的困难而哭泣的时候，来到主的面前求助。 Bahkan beberapa dari mereka mulai menyerah, mulai berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Karena mereka merasa untuk apa melanjutkan hidup, untuk apa masih dikasih nafas, tapi kehidupan itu begitu susah. 甚至有些人说，他会想说要结束自己的生命，因为他觉得自己的生命遇到那么许多的困难，已经对他毫无意义了。 Tapi tiba-tiba hamba Tuhan datang bilang, masih untung kamu punya nafas, senantiasa bersyukurlah. 如果有一位神父来到了面前说，你还是要感恩，因为上帝还给你这个生存还有气息。
Saudara-saudara, jika saya menjadi orang yang menderita itu, satu-satunya yang pertama kali saya tidak syukuri adalah punya hamba Tuhan seperti itu. 如果我是那位受苦的人，那么第一件事我不会感恩的事呢，就是我不会感恩有这样的一位的神父。 Lalu ketika firman Tuhan mengajar kita untuk bersyukur, bahkan senantiasa bersyukur, apa sih yang harus kita syukuri? 那么主的话却教导我们要常常这个感恩。那么我们要为了什么事而感恩，然后是如何感恩呢？ Karena itu kita akan melihat dari Mazmur ini mengajar kita di dalam Mazmur 138. 然后我们来思考一下这个诗篇138篇，它教导我们如何去感恩。 Mazmur ini dikatakan sebagai Mazmur untuk kita itu bersyukur kepada Tuhan. 这篇诗篇是教导我们如何对上帝感恩。 Dan ucapan syukur ini bahkan ditulis itu di hadapan 3 hal. 然后这个对上帝的这感恩呢，这里呢有针对3件事来感恩。 Jadi mengucap syukur senantiasa itu di hadapan penguasa ilahi, ilah-ilah yang lain. 第一就是在众神面前感恩， Juga di hadapan penguasa dunia, yaitu raja di bumi. 在地上的君王感恩， Bahkan di hadapan para musuh pun kita diajar untuk senantiasa bersyukur. 甚至在敌人的面前，我们也被教导要感恩。 Lalu apa alasannya untuk kita bisa bersyukur seperti yang dianjurkan oleh pemazmur ini? 然后在诗篇诗人所写的这位诗篇，是为了什么我们要感恩呢？ Kita melihat di dalam bagian pertama, ini bagian yang dipakai pemazmur untuk membuka ucapan syukurnya. 所以从第1到第3节呢，诗人教导我们如何来感恩。 Pemazmur mengatakan dia hendak bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatinya. 诗人说他要一心称谢主。 Bahkan itu ditujukan untuk para Allah. Dia akan bersyukur dan bermazmur bagi Allah yang sejati. 他是在诸神面前要歌颂感恩上帝。 Seolah-olah pemazmur ingin menunjukkan dia bermazmur itu, bersyukur itu kepada Allah yang sejati, dan dia menantang Allah-Allah lain yang palsu itu. 这好比说，这个诗人在这个众神的面前，要对这个真正的上帝存着的感恩的心，并且挑战这些诸神。 Allah-Allah lain yang kita itu sandarkan, yang katanya bisa membawa kita kelepasan. 这些众神的面前说是可以使我们解脱的。 Allah-Allah lain yang seringkali kita itu percaya bisa membawa kita itu keluar dari masalah. 这些众神，我们相信说他可以带领我们走出一切的困难。 Dan sekarang pemazmur ini ingin menunjukkan ada satu alasan saya bersyukur. 所以现在呢，诗人却要证明给我们看，他有一个理由来感恩。 Dan sebab karena dia punya satu Allah yang beda dengan Allah-Allah yang lain. 因为他拥有一位上帝，跟别的神是不一样的。 Dan itu cukup bagi dia sebagai alasan dia itu bersyukur. 这个已经足够他来存着一个感恩的心。 Karena itu dia mengatakan bahwa Allah dia itu namanya dikaitkan dengan kasih dan setianya. 因为在这里说，他拥有的这位上帝，他的名和他的慈爱。 Dia bersujud kepada Allah yang sejati, yang namanya itu dikenal dengan Allah yang mengasihi dan setia. 他所敬拜的这位上帝，他的名是代表慈爱与信实。 Saudara-saudara, nama itu menunjukkan bukan cuma identitas seseorang, tapi juga mengandung satu kredibilitas dan juga satu otoritas dari orang tersebut. 这个名呢，不是代表他的身份而已，而这个名呢，也是代表了他是一位可信的，并且他的言语是带有主权的。 Karena itu ketika seseorang mengatakan, kamu lakukan ini, kalau dia tanya bilang, Kay Freddy yang suruh. 如果有一个人对你说你要行这件事情是 Freddy 传道吩咐的， Berarti seolah-olah nama saya itu bisa menjadi jaminan, punya otoritas dan pasti akan ditaati. 好比就是说我的这个名字带有这个我的言语这个 Freddy 传道的言语是带有主权的，你必须去行的。 Dan sebaliknya, jika nama saya itu tidak sesuai dengan reputasinya,
相反的，如果我的名字呢跟我的名义是相反的话， orang itu akan membalas, emang siapa Freddy? 那么这个人就回答说，那么 Freddy 传道是谁啊？ Dan bahasa gaulnya biasanya, emang siapa lu? 可能你就会说他是谁？ Namamu kamu pakai tapi kamu tidak kredibel untuk lakukan itu. 你用这个名字，但是这个人的这个名字是不可信的。 Tapi pemazmur mengatakan nama Tuhan itu dari awal dipadukan kasih dan setia. 但是诗人却告诉我们说，上帝的名是代表信实和慈爱。 Paduan ini biasanya dipakai pertama kali itu dipakai itu untuk Allah mengenalkan dirinya ketika dia itu menyatakan diri kepada Musa. 这个名字呢，是上帝向摩西来介绍他自己的时候所用的。 Di mana Musa itu ketika membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dia mengulang bahwa Allahmu adalah Allah yang kasih dan setia. 当摩西带领以色列民从埃及走出来的时候呢，他会告诉以色列民说：“你们的上帝是慈爱、信实的上帝。” Dan kita melihat perbuatan tangan Allah itu tidak ada Allah lain yang bisa menirunya. 我们也看到上帝手上的一切的作为，是别神是无法模仿的。 Dan saudara-saudara, kata kasih ini bukan sekedar kasih seperti kita mengenal kasih, love. 上帝的爱不像我们一般所认识的那个爱。 Tapi kata kasih ini pakai kata hesed, bukan keset. Keset itu kita membersihkan kaki, ini hesed. Pakai kata hesed, kasih. 哦，那这个爱呢，是用 hesed 这个字来描述。 Kata itu biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kasih setia. 通常呢，用印尼文来翻出的话，就是慈爱、信实。 Yang secara sederhana bisa diartikan saya bukan mengasihi karena sesuatu itu layak dikasihi. 通常呢，它的意思就是说，去爱那一个不配爱的事。 Misal saya mencintai karena dia baik, dia cantik. 比如说，我们爱一个人是因为他好，他漂亮。 Tapi hesed adalah saya mengasihi karena saya mau mengasihi. 但是 hesed 这个字，它的爱的这个意思呢，就是我爱他是因为我爱他。 Tidak peduli kondisi dia seperti apa, apakah dia layak dikasihi atau tidak, tapi saya mau mengasihi. 无论他的情况如何，是配得我爱，或者不配得我爱，我仍然爱他。 Jadi Allah kita, Allah yang dikenal kasihnya itu kasih tanpa syarat. 所以我们知道，上帝对我们的爱是无条件的爱。 Dan dia kaitkan kasih yang tanpa syarat itu diberikan dengan hati yang setia, setiamu. 然后他把上帝无条件的爱与上帝的信实来连贯起来。 Kata setia ini pakai kata yang akar katanya itu adalah aman, yang kita kemudian ubah menjadi amin. 这个信实的字根呢是阿曼，后来我们就改成为阿min这个字。 Ketika kita doa mengatakan amin, berarti kita yakin doa kita itu benar, iya, dan Tuhan akan mendengar. 当我们祷告结束的时候，我们说阿门的时候呢，我们相信我们的祷告是真实的，是我们全然信靠上帝的。 Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang punya kasih yang tanpa syarat, diikuti dengan kebenaran. Dia tahu kasihnya ini ditujukan kepada siapa. 所以我们知道，我们上帝的爱是无条件的爱，我们的上帝爱是真实的，并且我们的上帝是针对我们的。 Karena itu dilanjutkan, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. 所以在这里说，你的话语显为大，过于你所应许的。 Kata janji itu lebih tepat kepada perkataanmu, ucapanmu. 这里所说的应许，就是代表主的言语。 Dengan kata lain, nama Tuhan itu kredibilitasnya itu diikuti dengan perkataan Dia yang Dia pasti tepati. 意思就是说，上帝的言语呢，是他所应许的，他也必须去应验的。 Dia tahu kapan harus menghadirkan kasihnya, untuk siapa kasihnya itu ditujukan, Dia tahu. 他也知道他是要什么时候来彰显他的慈爱，他也知道要向谁来彰显他的慈爱。 Dan dia adalah orang yang menjunjung tinggi perkataannya, firmannya. Dia pasti tepati jika dia sudah ucapkan. 他是守着他的应许的，守着他的言语的，他必须应验他所应许的。
Saudara-saudara, bukankah kalau kita punya Allah seperti itu cukup buat kita? 弟兄姐妹，岂不是如果我们拥有像这样的上帝就足够了吗？ Kita bersyukur bukan karena kita menipu diri, kita tidak boleh menangis. 我们感恩不是因为我们欺骗自己，或者我们不可以这个流泪伤心。 Kita bersyukur karena di tengah air mata kita masih ada Tuhan yang seperti ini. 我们感恩是因为在我们伤心流泪的时候，我们还拥有这么一位的上帝。 Tuhan yang dikatakan saya yakin ketika saya berseru, tidak mungkin dia tidak menjawab. 所以在第3节那里说：“我呼求的日子，他就应允我。” Saya percaya di tengah air mata saya ada Tuhan yang pasti menepati janjinya akan menggandeng saya. 我相信，在我伤心流泪的时候呢，主一定牵着我的手，与我同在，带领着我。 Dan saya bersyukur hanya Dia Allah satu-satunya yang seperti itu. Tidak ada Allah lain yang seperti itu. 我们也相信，我们的上帝没有像别的神一样，也没有其他的神像我们的上帝。 Karena itu bagian ini dilanjutkan, kemudian pemazmur itu mengucap syukur kepada Raja di bumi. 然后接下来呢，就是诗篇，就是在地上的君王中来感恩。 Perbuatan Allah yang besar itu bahkan disadari oleh penguasa di bumi. 上帝伟大的作为，甚至也被这个地上的君王所认可的。 Sehingga ketika penguasa di bumi itu melihat tindakan dan perkataan Tuhan, dia tidak mungkin tidak pasti bersyukur. 所以，当地上的君王看到上帝的言语与他的作为的时候呢，他不可能否认的。 Karena itu dikatakan di dalam bagian kedua ini bahkan semua raja di bumi ketika mendengar janji Tuhan, melihat jalan atau tindakan Tuhan, dia pasti akan bersyukur. 所以在第4节那边说，地上的君王都要称谢你，因他们听见了你口中的言语。 Sama seperti bangsa Israel keluar dari Mesir, bangsa lain, raja-raja lain pun akan gemetar melihat perbuatan Tuhan pada bangsa Israel. 正如这个以色列民从埃及出来的时候呢，所有的地上的君王看到这件事情都会战心的。 Karena itu mereka ketakutan. Ini bangsa yang punya Tuhan yang begitu besar, begitu hidup. 他们的心一定会战惊，因为他们看到以色列民拥有一位伟大全能的上帝。 Tapi sekaligus mereka menyadari Tuhan yang begitu besar itu, Tuhan yang tetap melihat orang yang hina dan juga mengenal orang yang sombong. 但是同时，他们也觉悟到那位伟大全能的上帝，他也是看到低微的人，也是看到骄傲的人。 Saudara-saudara, jika penguasa dunia saja mengakui Tuhan dari perbuatannya, apakah kita yang mengalami tidak bersyukur punya Tuhan seperti itu? 弟兄姐妹，当这个地上的君王看到上帝的他的言语与他的作为都承认他的时候，那么我们身为上帝的儿女，我们是否也相信我们的神呢？ Bahkan kemudian bagian ini ditutup oleh pemazmur, bagian yang ketiga, di hadapan para musuh. 所以在诗人在第3点这边来做一个结束，就是说在敌人的面前。 Bahkan di dalam bagian ketiga ini pemazmur mengingatkan di tengah-tengah serangan musuh, amarah musuhku. 所以在这里他说，在仇敌发怒的时候， Kita tuh melihat Tuhan itu mengulurkan tangannya dan tangan kanannya menyelamatkan dia. 我们看到上帝伸手出来抵挡他们。 Dan ketiga dikatakan janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu itu. 我们也看到说，你的右手也必救我。 Pemazmur mengingatkan kita ketika kita itu bersyukur kepada Tuhan yang bahkan penguasa dunia pun mengakui tindakan Tuhan. 所以我们感谢上帝，他的言语与他的作为，甚至地上的君王都承认。 Sehingga ketika kita menjumpai kita di tengah tantangan, di hadapan musuh kita, 所以当我们在敌人的面前的时候， alasan kita bersyukur adalah kita punya Tuhan yang kita sudah alami. 我们感谢感恩，我们拥有一位我们已经经历过的主。 Alami penyertaannya yang telah menolong kita, mengulurkan tangan, dan tangan kanannya itu menyelamatkan kita. 他已经伸手出来救我们，然后他的右手也救了我们。
Dan pengalaman itu yang akan membuat saya kuat meskipun penuh air mata. Dia tidak mungkin meninggalkan perbuatan tangannya di depan. 所以这样我们经历主的这个经验，使我们坚固坚强起来。我们相信我们的主永远不会离弃我们。 Saudara-saudara, kita bersyukur bukan karena di tengah masalah kita menipu diri. 弟兄姐妹，我们感恩不是因为我们欺骗自己， Kita bersyukur karena di tengah masalah ada Tuhan yang pernah melewatkan itu semua hingga hari ini. 我们对主的感恩是因为在过去，在我们生活当中，在困难当中，主都带领我们度过了。 Setiap kita di tempat ini kita sudah melalui kesulitan pandemi, berbagai macam krisis isu yang terjadi di negara ini. 我们都经历过重重的这个困难，无论是疫情、这个危机种种的。 Meskipun penuh air mata, tapi kita bertahan hingga hari ini. 虽然充满了这个流泪，但是我们仍然维持到今天。 Karena itu kita bersyukur karena Tuhan yang sama akan memimpin kita ke depan apapun kondisi kita. 所以我们相信，同样的上帝在未来的日子，无论是什么情况，主与我们同在，带领我们度过。 Bapak Ibu, saya itu dulu waktu masih pemuda, saya itu hidupnya sengsara. 弟兄姐妹，当我还是青少年的时候，我过了一个不容易的生活。 Saking sengsaranya sampai cerita hidup saya kalau saya ceritakan ke orang yang susah, dia berhenti menangis. 我这真的很苦。当我把我的生活的苦衷告诉那些受苦的人的时候，他也会流泪。 Bahkan murid saya yang sedang menderita itu saya ceritakan, saya pun juga pernah menderita. Dia berhenti menangis lalu bilang ternyata kamu lebih kasihan dari saya. 当我就跟那些这个受苦的学生说我很苦的时候，他也为我流泪。他说你的苦比我还苦。 Bahkan murid yang baik ini memberikan nasihat yang bagus buat saya. Kenapa Bapak tidak mati saja? 然后这位的学生甚至建议我说：“你为什么不死了算？” Kehidupan saya sengsara, tapi saya mengalami semua itu. Ada Tuhan yang menuntun saya melewati itu semua. 我经历了许多的这个苦难，但是上帝与我同在，带领了我度过这一切的苦难。 Dan saya berani dengan arogan dan pede seperti pemazmur saya berseru, lihat sekarang saya sudah jadi hamba Tuhan. Saya dengan pede, percaya diri, saya berani berseru seperti pemazmur, lihat saya yang sengsara sekarang sudah jadi hamba Tuhan. 所以我充满信心的说，虽然过去我很苦，但是主一直带领我度过所有的困难。现在我已经在主的保守里。 Padahal saat itu saya tidak terpikir untuk jadi hamba Tuhan, terpikir cuma untuk kaya biar tidak sengsara lagi. 那时候我甚至没有想到要成为神父，我只是想说要赚多一点钱，好让过得比较好。 Dan Tuhan izinkan saya saat itu kerja desainer lumayan kaya dan saya terpenuhi hope saya. 那时候我工作身为一位设计师，收入还不错有存着钱。 Tapi tiba-tiba Tuhan kita yang iseng, yang kadang-kadang humorisnya itu tidak lucu itu memanggil saya. 然后上帝就有时候对我说一些不好笑的这个幽默的话，他这样的对我说。 Bapak Ibu, saat itu tahun 2000 sekitar mungkin 2005 gaji saya itu sudah 30 juta. 2005年的时候，我的薪水大概有这个30条。 Sekarang 2025 aja gaji saya tidak sampai seperti itu. 现在已经2025了，都甚至还没有达到那个数目。 Sampai Tuhan Yesus datang belum tentu peluit menggaji saya seperti itu. 甚至可能到这个主耶稣第二次再来，我也不会受到像这样的收入了。 Ketika panggilan jadi hamba Tuhan itu datang, saya goncang. 所以当上帝呼召我要成为神父的时候，我的生命充满了挣扎。 Bersyukur dapat panggilan, apa yang disyukuri? 我要对着这个呼召感恩吗？要对什么感恩呢？ Sudah bagus-bagus sengsara keluar, sekarang punya uang banyak, mau ditinggal lagi, bodoh. 我已经走出了我生命当中的困难，现在要面对这个呼召，要怎么去感恩？ Tapi karena saat itu belum baca Mazmur pasal 138. 因为当时我还没有读这个诗篇138篇。
Dan Mazmur 138 justru mengajarkan kalau kamu percaya Tuhan dulu sudah lewatkan sampai izinkan dapat gaji segitu. 所以，如果读到138篇，我就会知道，过去上帝已经带领了我，然后现在有这样的收入，过一个好的生活的话， Asal masih punya Tuhan yang sama, alasan apa takut melangkah lagi? 既然还拥有同样的意味的上帝，那么如果要跨出一个新的步，还有什么可怕的呢？ Ketika saya tinggal semua masuk sekolah teologi, betul Bapak Ibu, bukan penyertaan Tuhan nyata, utang nyata. 所以，当我走出我的工作的时候，进入神学院的时候，是面对一个真实的生活，就是面临了这个欠债。 Saya sambil kuliah teologi, sambil kerja, sambil self support, dan penderitaan itu lebih nyata. 我就一面读神学，一面就是工作，还要这个欠债，然后自己自负这个所有的费用。那么我这个困难是真的很真实的。 Tapi yang saya syukuri saat itu hingga saat ini karena saya punya Tuhan yang sama. 但是我为着所有的经历而感恩，因为我拥有同有一位的上帝。 Saya yakin cerita dulu itu lebih sengsara dari cerita sekarang masuk sekolah teologi. 我相信过去的那个经历还比这个进神学院的这个经历还要困难。 Jika yang lalu saja Tuhan mengulurkan tangannya dan menyelamatkan tangannya itu menyelamatkan saya. 如果上帝伸出他的手来救我的话， Asal saya taat, dia tidak mungkin tidak sertai saya sampai lulus. 只要我顺服他，我相信他会与我同在，一直到我毕业为止。 Saya mengucap syukur bukan karena tidak punya masalah, tapi karena di tengah masalah saya punya Tuhan. 我感恩上帝，不是因为我没有问题、没有困难，我对主感恩，是因为我在困难当中，我拥有一位可信的上帝。 Bahkan saat itu saya dipanggil sama kampus, dibilang Freddy nilaimu bagus, tapi utangmu lebih bagus. 所以当时呢，这个神前就叫我说：“你的成绩虽然很好，但是你的债务更多。” Dan rapat dosen memutuskan untuk hapus semua utang saya. 那时候呢，学校就决定要这个就是把我的债务全部把它清掉。 Bapak Ibu, saya punya Tuhan yang seperti ini, kasih dan setianya. Karena itu saya jawab, tidak mau. 所以我相信我拥有一位充满慈爱、信实的上帝，所以我就对学校说：“我不要你们这个擦掉我所有的这个债务。” Dosen saya bilang mahasiswa gila, utang banyak dihapus, tidak mau. 所以神学院说我要把你的债务都清掉，你难道不要吗？ Saya bilang karena saya masih percaya Tuhan akan pimpin untuk saya ngelunasin, jangan merugikan kampus ini. 我对学校说，我相信上帝会带领我，并且使我有能力来付清我所有的这个债务。 Justru saya mau buktikan suatu saat ke jemaat dan anak saya bahwa ketika ikut Tuhan, Tuhan kita nyata sertai kita. 所以我证明给会友们，给我孩子们，我所信的上帝是真实可信的上帝。 Jadi kalau kamu punya Tuhan yang sama seperti Tuhan papamu, berani menyerahkan diri, Tuhan akan pimpin. 所以，如果你相信上帝是你的父亲所相信的那位上帝呢，那么你就相信这位上帝会与你同在。 Saudara-saudara, apakah kita punya Tuhan yang sama, yang seperti itu? 弟兄姐妹，我们拥有的这样一位的上帝。 Jika punya, jangan takut, tetap bersyukur karena ada Tuhan, bahkan di tengah air mata kita. 在困难当中，我们仍然要感恩；在流泪当中，我们也是要感恩，因为我们拥有一位可信可靠的上帝。 Dan saya dengan berani mengatakan saya sudah lulus, sudah lunas, jadi hamba Tuhan, bahkan ngulang lagi, sekolah lagi. 我告诉大家说，我已经从神学院毕业了，债务也付清了，甚至现在我又去深造了。 Karena saya percaya jika ada Tuhan, Tuhan mau pakai, saya tidak takut melangkah. 因为我相信，如果主要用我的话，我就不害怕，就跨一步再行走。 Jika punya Tuhan seperti itu, syukuri hidup kita. 如果我们拥有像这样一位的上帝，我们要存着一个感恩的心。 Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们来低头祷告。 Bapa di dalam surga, kami sekali lagi ingin menyadari betapa Tuhan itu Tuhan yang setia dan kasih. 主，我们感谢你，因为我们拥有一位信实慈爱的上帝。
Tuhan yang terus ada meskipun kami sering tidak sadari. 主啊，虽然我们不觉悟，但是你仍然存在。 Tuhan yang terus bahkan memimpin kami meskipun kami itu sedang menangis. 甚至主啊，无论在什么情况当中，你一直与我们同在，带领我们。 Karena itu senantiasa bersyukur, bukan kami itu menipu diri karena kondisi kami yang sulit. 所以我们对主感恩，不是因为我们欺骗自己， Tapi mengucap syukur senantiasa karena di tengah kesulitan pun ada tangan Tuhan yang memimpin kami dengan jelas. 我们感恩上帝，是因为在困难当中有你的手来伸出来救我们、带领我们。 Yang sudah kami alami di masa lalu, penyertaan Tuhan begitu nyata. 在过去，我们已经经历主你的帮助是那么的真实。 Yang kami percaya akan Tuhan tunjukkan juga di depan bagi setiap kami. 我们相信，在未来的日子，主啊，你也必与我们同在。 Karena itu gandeng setiap kami. 主啊，求你带领我们每一个人。 Dan kami bersyukur kami mengalami gandengan tangan Tuhan yang begitu kasih dan setia. 主啊，我们感谢你，因为我们经历了你慈爱信实的带领。 Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus. 这就是我们的祷告，奉主耶稣的名， Amin. 阿门。